Okay, baiklah. Selamat petang dan salam sejahtera semua. Selamat petang, cikgu ucapkan pada semua pelajar-pelajar dan cikgu harap kamu sentiasa sihat. Walau di mana pun kamu berada, sentiasa jaga keselamatan diri, sentiasa jaga kesihatan diri. Okay, hari ini cikgu akan masuk dalam bab terakhir untuk peers. Okay, masuk dalam bab terakhir untuk peers. Okay, cikgu akan bukakan perkongsian skrin cikgu. Okay, hari ini kita akan lihat keselamatan. Okay, 7.0. Okay, 7.0 ini adalah unit terakhir lah untuk peers. Okay, kita tengok dekat sini, keselamatan. Apa yang dia maksudkan dengan keselamatan di dalam PJPK tingkatan 2. Okay, kita tengok dahulu dekat situ standard pembelajaran membincangkan tentang gangguan seksual dan penderaan seksual. Kita tengok apa yang dia maksudkan dengan gangguan seksual dan penderaan seksual ini. Kamu ni lah terutama dia. Tak naklah dengar contohnya acah-acah macam tiba-tiba akan rasa kata apalah ni, tapi secara tidak sedar atau tidak sedar benda itu berlaku di sekeliling kita yang tak perasan, kamu yang tak perasan. Okay, jadi topik ini kita akan tengok kita akan tengok apa yang dimaksudkan dengan gangguan seksual ni, penderaan seksual. Seterusnya mengaplikasi kemahiran berkata tidak kepada gangguan seksual dan penderaan seksual. Okay, maksudnya bagaimana kita nak melatih diri kita ataupun kita nak ajar diri kita nak didik, kita nak biasakan diri kita untuk berkata tidak. Okay, kalau kamu tengok tidak dekat situ, tidak capital letter berbesar semua, maksudnya benda itu ditekankan. Benda itu diletakkan kepentingannya dekat satu kepentingan yang sangat perlu kamu patuhi ya. Yang ketiga, menjana idea cara menangani gangguan seksual dan penderaan seksual. Bagaimana kamu boleh memikirkan cara untuk elakkan diri kita daripada diganggu secara seksual ini tadilah. Bagaimana, apa yang dimaksudkan dengan gangguan seksual? Nanti kita tengok dekat bawah dia dahulu. Konsep dia, keselamatan melindungi diri merupakan aspek yang amat penting dan perlu diberikan perhatian khususnya dalam kalangan remaja. Remaja, siapa lagi remaja? Kamulah remaja. Kamu ni, di usia-usia kamu ni, semua benda nak cuba, semua benda mungkin first time berlaku. Jadi kita sedar, tak sedar, tahu, tak tahu, ambil tahu, tak nak ambil tahu. Okay, benda-benda yang macam tu. Okay, pendedahan mengenai keselamatan bertujuan melindungi diri daripada jenayah seksual yang semakin membimbangkan. Okay, kemahiran kecekapan sosial perlu diterapkan untuk menjaga keselamatan diri. Unit ini akan menerangkan gangguan seksual dan penderaan seksual serta langkah-langkah menghindarkan daripada kejadian tersebut. Kita nak hindarkan. Okay, mencegah adalah lebih baik daripada kalau kita mengubati. Kita nak merawat, baik kita cegah supaya benda itu tidak berlaku. Tak perlulah nak rawat, kita tidak perlulah nak mengubati. Okay, kita tengok dialog antara ibu dan anak dekat gambar tu. Apa yang ibu itu pesan kepada anaknya, anak perempuannya. Ingat pesan ibu dalam perjalanan pergi dan pulang dari sekolah nanti, berhati-hatilah dengan sesiapa yang tidak kamu kenali. Ini cikgu nak tekankan jugalah. Kita biasa tengok sesiapa yang tidak dikenali, tapi orang yang kita kenali itu mungkin lebih berbahaya. Kan? Mungkin sebab atas faktor kita kenal dia. Jadi kita memberi, kita serahkan segala-galanya. Bukanlah maksud cikgu kita menyerahkan diri kita, tapi mungkin kita tidak menjaga batas pergaulan, kita tidak memikirkan tentang keselamatan itu. Walhal ada sahaja orang-orang yang dikenali, orang-orang yang rapat ini cuba untuk bertindak
tidak baguslah kepada diri kita. Okay, katakan tidak kepada mereka yang cuba mengganggu kamu. Okay, anak dia jawab apa? Baiklah ibu, saya akan berhati-hati dengan sesiapa sahaja yang tidak dikenali. Okay. Okay, kita tengok dekat sebelah. Okay, apa yang dimasukkan dengan gangguan seksual ni? Apa yang apa definisi dia? Okay, gangguan seksual merupakan tingkah laku yang tidak dapat diterima oleh masyarakat. Okay, tingkah laku berunsur lucah ini tidak diminta, tidak diundang serta tidak ditawarkan oleh mana-mana individu yang terlibat sama ada secara langsung atau sebaliknya. Gangguan seksual ialah perlakuan tidak moral yang seharusnya dielakkan kerana meliputi gangguan mental dan emosi seseorang. Antara jenis gangguan seksual ialah secara verbal dan bukan verbal, termasuk sentuhan tidak selamat. Salah laku ini memberikan impak yang besar terhadap diri, mangsa, keluarga, agama, bangsa dan negara. Kita boleh tengok dekat situ. Okay, maksudnya apa-apa benda-benda yang berlaku yang kamu rasa tidak selesa ataupun di luar zon selesa kamu, maksudnya benda-benda itu dia telah mengganggu kamu secara seksual. Secara seksual ini dia tidak melibatkan hanya sentuhan. Okay, gangguan seksual ini dia bukan hanya melibatkan berlaku kontak secara rapat. Macam SOP sekarang kan? Dah macam SOP. Cikgu cakap dah macam Menteri Keselamatan Negara. Okay, bukanlah melibatkan sentuhan dari kulit ke kulit sahaja. Boleh juga daripada cara dia memandang, cara dia bercakap, okay, cara dia senyum, berkedip mata. Okay. Jika seseorang itu menunjukkan reaksi-reaksi ataupun tindak balas yang membuatkan kita rasa tidak selesa secara tidak langsung, kita rasa tidak selesa dan kita rasa terganggu dengan perbuatan seseorang itu boleh kita letakkan sebagai di bawah gangguan seksual. Ini dinyatakan di dalam akta-akta. Okay, di dalam peraturan inilah undang-undang negara tata tertib. Okay, jadi jangan mengambil mudah perkara ini. Okay, seterusnya di bawah lagi ada penderaan seksual. Penderaan seksual merujuk kepada sebarang perlakuan individu, pelaku maksud dia, orang lain. Okay, individu lain ni yang memaksa, memperdaya atau mengugut mangsa serta mendorong berlakunya hubungan seksual antara mereka. Okay, semata-mata untuk memuaskan nafsu seksual si pelaku. Orang ni mendera seksual. Ini adalah baru kita nyatakan ataupun kita katakan sebagai kontak. Okay, maksudnya dia berlaku sentuhan, dia memaksa kita, dia memeras kita. Penderaan seksual terhadap kanak-kanak biasanya dilakukan oleh, kita tengok dekat bawah, seseorang yang jauh lebih dewasa. Kalau di antara kanak-kanak dengan kanak-kanak, kita dah tak boleh kata ia sebagai penderaan seksual terhadap kanak-kanak. Itu adalah penderaan seksual. Maksud mereka sebaya kan? Okay, seterusnya dekat bawah lagi, seseorang dalam kedudukan yang berkuasa. Tapi biasanya kalau gangguan seksual terhadap kanak-kanak ini memang dilakukan oleh orang yang lebih dewasa. Okay, sebab tidak ada kanak-kanak yang berfikir seperti ini. Ada. Jadi kamu memainkan peranan kamu, apa yang kamu perlu buat. Okay, jangan berdiam diri. Cuba untuk meminta pertolongan, meminta bantuan. Okay, ini sangat penting. Kalau berlaku di dalam kawasan sekolah, kamu perlu bagi tahu dengan cikgu. Okay, kalau berlaku di kawasan rumah kamu, okay, dengan jiran-jiran kamu, maklumkan kepada ibu bapa. Okay, benda-benda seperti ini kita tidak boleh nak bertolak ansur. Okay, ini adalah antara benda-benda yang mungkin boleh mengganggu psikologi kita, mungkin boleh mengganggu masa depan kita. Okay, benda-benda ini tidak mustahil. Seseorang yang dikenali dan dipercayai oleh kanak-kanak. Tengok, seseorang yang dikenali dan dipercayai oleh kanak-kanak. Padahal dekat depan tadi, jangan memberi respon kepada orang yang tidak dikenali. Tengok dekat sini, seseorang yang boleh dikenali itu juga, yang dipercayai oleh kanak-kanak itu boleh melakukan penderaan seksual terhadap kanak-kanak tersebut. Jadi tidak mustahil. Sama mereka kenal ke, kamu tidak kenal ke, benda itu tidak mustahil. Dan apa yang penting adalah kamu sebagai seorang individu menjaga diri kamu sendiri.
Itu sangat penting. Okay, kita tengok dialog sebelah. Mungkin ini adalah ibu dan anak yang depan tadi lah, tapi ini divektorkan, ini dikartunkan, okay, dilukis menjadi figura-figura kartun. Okay, tahukah kamu apakah kesan yang boleh terjadi kepada mangsa gangguan seksual? Kata cikgu dia, ni cikgu dia lah ni. Takkan mak dia pula tanya macam tu kan? Cikgu dia lah. Okay, seterusnya apa yang pelajar tu jawab dekat cikgu dia? Mangsa akan cenderung melakukan tindakan yang boleh merugikan diri sendiri seperti mengasingkan diri dan murung. Okay, sekiranya tidak dibendung, mangsa berkecenderungan untuk membunuh diri. Lihat bagaimana perkara-perkara ini ataupun dia memberi impak, dia memberi kesan, okay, dia memberi faedah yang tidak bermanfaat. Faedah yang tidak bermanfaat. Maksudnya, apakah kesan yang kamu terima? Maksudnya benda tidak baguslah, faedah yang tidak bermanfaat. Okay, seterusnya, kita lihat dekat bawah bagaimanakah gangguan seksual berlaku. Okay, tengok yang pertama dahulu. Gangguan seksual melalui lisan. Cikgu dah katakan kat sebelah tadi, cikgu dah jelaskan. Okay, gangguan seksual melalui lisan, contohnya melalui teguran, komen, jenaka, membuat bunyi dan soalan-soalan yang berbentuk lucah. Soalan-soalan yang berbentuk lucah ini, kalau kita bercakap dengan kawan-kawan kita, okay, dia nampak seperti normal lah. Kadang-kadang mungkin kita bercakap dengan kawan kita benda-benda seperti ini, tapi secara tidak langsung bila kita dah terbiasa, bila dia sudah membiasakan kita dengan perkara-perkara ini, lama kelamaan dia pun rasa macam okay, this is an easy target. Kata kawan kita tu, okay, ni senang lah ni, okay, dia dah biasa dengan cara kita bergaul, mungkin dia tidak akan merasakan apa-apa yang janggal kalau saya melakukan langkah seterusnya. Mana kita tahu, kita tak tahu apa yang orang fikirkan kan, kita tak tahu apa yang orang lain fikirkan. Jadi penting untuk kita sentiasa menjaga diri kita sendiri. Seterusnya, gangguan seksual melalui visual. Contoh gambar atau video lucah. Dia memberi gambar, dia menghantar gambar, okay, ataupun dia mengongsikan, share kepada kita video-video yang tidak bagus ini. Nombor 3, gangguan seksual melalui fizikal. Ini adalah sentuhan yang berniat untuk mengganggu. Okay. Kalau kita dah merasakan macam okay, ada sesuatu yang aneh ataupun sesuatu yang tidak normal berlaku, itu maksudnya gangguan seksual secara fizikal ke atas kamu. Okay, seterusnya, gangguan seksual melalui isyarat. Contoh isyarat berbentuk lucah seperti bermain mata, tangan, alat sulit dan lidah. Dia memberi isyarat kan? Dia memberi isyarat dalam bentuk-bentuk tersebut. Okay, gangguan seksual melalui psikologi, contoh meluahkan perasaan atau hasrat yang berbentuk mendesak. Okay, berbentuk mendesak. Maksudnya ada desakan dekat situ. Mungkin intonasi dia berbeza, mungkin dia setiap hari dia meluahkan perasaan ataupun dia menyatakan hasrat-hasrat yang tidak baik dia. Okay, tengok lagi dekat sebelah. Okay, ini berkata tidak kepada gangguan seksual dan penderaan seksual. Tengok contoh dekat bawah. Okay, dekat bawah tu ada contoh. Kita tengok apa antara contoh yang dilakukan. Okay, suatu petang di hentian bas hadapan sekolah, ada, wah peluang baik ni, kata lelaki tu. Lelaki tu lihat pelajar ini. Jom ikut saya menonton wayang, nanti saya hantar awak balik. Ni kalau yang yang naif, yang innocent, contoh yang mungkin dia ikut sahaja bila dia dengar perkataan wayang, bila dia dengar kata orang ini dia akan hantar balik, kita pun tak, kita sudah tidak fikirkan benda-benda yang lain. Okay, kita tidak fikirkan benda-benda yang lain, kita terus mahu. Okay, jadi apakah berkata tidak tu tadi, apa salah satu langkah yang boleh dibuat? Maaf, saya tidak boleh ikut orang yang tidak dikenali. Kena biasakan diri. Okay, tak perlu untuk mencari jalan yang mudah, hanya untuk menyenangkan diri kita sendiri, tetapi benda itu akan menyusahkan kita di kemudian hari.
Jomlah sekejap sahaja, kata orang lelaki tu, kata lelaki ni. Banyak cerita menarik di pawagam sekarang. Selepas menonton nanti, saya belanja awak makan. Jadi dekat situ dia dah mendesak. Dia mendesak. Walaupun perempuan tu dah kata, pelajar ini dah kata tidak mahu, tapi dia masih mendesak. Dan dia menawarkan perkara-perkara inilah. Misalnya tengok wayang, dia hantar balik, dia belanja makan. Jadi pelajar perempuan ni jawab apa? Saya tidak mahu, jangan ganggu saya. Ini adalah salah satu cara untuk kita mengelak diri. Salah satu cara untuk kita praktikkan yang boleh kita elakkan. Okay, untuk kita elakkan gangguan dan penderaan seksual ini. Okey, seterusnya dekat sebelah ini, bagi meningkatkan kesedaran murid mengenai cara menangani gangguan seksual dan penderaan seksual, Guru Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan Sekolah Afiq telah mengadakan aktiviti pin up. Mari kita lihat hasilnya. Okey, pin up ni maksudnya macam kalau contoh kalau kita WhatsApp tu kan, kita pin message. Kita letakkan, kita pinkan dia, jadi dia akan kekal berada di atas. Jadi apabila pin up aktiviti pin up ni maksudnya kita lekatkan nota-nota yang penting itu dekat dinding belakang sekolah. Jadi itu akan menjadi keutamaan kita. Kita akan lihat dia yang pertama sekali. Okey, cara menangani gangguan seksual dan penderaan seksual. Yang pertama, buat laporan gangguan kepada ibu bapa, guru dan kaunselor. Tak perlu takut, tidak perlu cemas, tidak perlu rasa malu, tidak perlu rasa rendah diri. Okay, benda seperti ini tidak akan merosakkan kita, melainkan kita membiarkan diri kita dirosakkan. Okay, tengok quote cikgu ni. Dah lama sangat PKP ni, banyak sangat quote-quote yang cikgu nak hujahkan ni. Tidak merahsiakan masalah gangguan dan penderaan seksual. Jangan pernah merahsiakan perkara ini. Okay, kerana kalau kamu rahsiakan, sekali kamu rahsiakan, kali kedua mesti akan terjadi lagi. Faham? Jelas? Aku harap jelas sebab dah tingkatan 2 kan. Jadi kamu boleh relate dengan benda-benda ini. Tidak bebas bersentuhan. Jangan sesekali membenarkan diri kamu disentuh dengan bebas. Okay, berkawan secara sihat. Berani berkata tidak dan berpakaian sopan. Okay, apabila kita memulakan langkah kita dengan berpakaian sopan, salah satu dia berkata tidak bebas sentuhan. Jadi itu adalah langkah-langkah awal untuk kita elakkan perkara-perkara itu daripada terjadi. Okey, jadi apa yang tugasan untuk hari ini, setakat itu saja untuk keselamatan 7.0. Tugasan kita, cikgu nak kamu selesaikan 7.0 ini. Ini adalah di bawah pendidikan kesihatan, PEERS 7.0 keselamatan. Cikgu nak kamu selesaikan tugasan ini dan cikgu nak kamu lengkapkan semua jawapan yang diminta di dalam soalan, dan apabila buka sekolah nanti, apabila cikgu minta kamu hantar, kamu dah sedia untuk menghantar. Cikgu tak nak bagi tahu bila kamu hantar. Cikgu akan maklumkan hantar bila, tapi cikgu akan minta secara tiba-tiba, baru kita tahu bila. Adakah pelajar ini menyiapkan nota ataupun tidak, adakah pelajar ini membuat latihan ataupun tidak yang dia minta. Okey, jadi itu sahaja untuk kali ini. Dan untuk apa-apa soalan kamu boleh ajukan terus kepada cikgu. Nanti boleh melalui WhatsApp dan boleh melalui melalui Google Classroom juga. Okey. Terima kasih semua dan kita jumpa lagi pada sesi PDPR akan datang. Terima kasih.